KPM. Assalamualaikum, hai selamat petang anda semua bersama dengan saya Hafiz Syazwan dalam Road to Success SPM 2021. Itulah dia, macam tadi anda dah bersama dengan saya untuk subjek lain. Kali ini subjek yang sangat menarik untuk anda semua. Tapi sebelum tu Hafiz nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk kita sama-sama membantu untuk memerangi wabak penyakit COVID-19 ini dengan cara mematuhi SOP. Ini adalah perkara yang sangat penting untuk saya pesan kepada anda semua. Gunakan pelitup muka, hand sanitizer jangan lupa, dan apa paling penting, jaga jarak anda. Jadi hari ini kita punya subjek iaitu gerontologi asas dan geriatrik. Inilah dia subjek yang sangat sesuai untuk pelajar yang mengambil subjek ini, merupakan subjek elektif, dan kepada calon SPM yang mungkin nak tambah ilmu macam Afiq, boleh je, tak ada masalah. Terus setia bersama dengan kami. Baiklah, tanpa buang masa, mari kita saksikan siapakah guru kita pada hari ini melalui VT yang telah disediakan, profil guru hari ini. Jom. Itulah dia, anda semua dah kenal, dah nampak dah profil cikgu kita hari ini. Mari kita kenal lebih rapat lagi dengan cikgu kita. Ini dia Cikgu Wardah. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu sihat? Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Ya, bertuah dapat jumpa Afiq hari ini. Ya, saya pun bertuah juga dapat belajar sesuatu ilmu baru dengan cikgu hari ini. InsyaAllah. Tak sabar juga. Ya. Baik cikgu, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, cikgu boleh tak terang serba sedikit sebenarnya subjek gerontologi asas dan geriatrik ini sebenarnya tentang apa? Okey, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Okey. Jadi di kesempatan ini sebenarnya saya bertuah untuk berada di sini untuk mengajar mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik. Jadi untuk pengetahuan umum ya, sebenarnya mata pelajaran ini ialah mata pelajaran vocational yang diajarkan di sekolah menengah harian. Jadi terdapat 3 buah sekolah yang menawarkan mata pelajaran ini, iaitu di SMK Seksyen 24-2 Shah Alam, SMK Pekalan Cepa Kelantan, dan di SMK Tasik Utara 2 Johor. Jadi mata pelajaran ini sebenarnya mengajarkan generasi muda tentang ilmu penuaan, tool, cara penjagaan kesihatan, perawatan dengan kaedah-kaedah penjagaan warga emas yang betul, supaya generasi muda ini dapat menjaga keharmonian dan kehidupan warga emas, agar warga emas dapat hidup dalam keadaan yang sejahtera. Memang sangat sesuai sebenarnya ilmu ini untuk saya cikgu, sebab saya memang hidup saya memang sepanjang hidup saya bersama dengan warga emas, iaitu mama saya. Tahun ni je dah 70 tahun. Memang warga emas tu. Baik. Jadi itu pandangan cikgu. Saya pun nak tahu juga pandangan calon mengenai subjek kita. Mungkin mereka ada pendapat mereka sendiri. Tanpa buang masa, jom kita sama-sama dengarkan. Jom. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Norsyidatu Iliana binti Muhammad Asri, calon SPM 2021 Sekolah Menengah Kebangsaan Pekalan Cepa, Kota Baru, Kelantan. Saya amat berbangga kerana terpilih untuk mempelajari gerontologi dan asas geriatrik. Saya suka dengan moda 2 kerana ia dapat menerangkan kitaran dan proses penuaan secara terperinci. Harapan saya, semoga saya dan rakan-rakan yang lain dapat A+ dalam mata pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aina Alia binti Emi Musali, merupakan pelajar gerontologi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 42 Shah Alam. Subjek gerontologi ini telah banyak mengajar saya tentang pencegahan warga emas dari segi aspek pengurusan, kesihatan dan pemakanan. Selain itu, gerontologi juga dapat membantu saya untuk menjaga ibu bapa atau ahli keluarga pada masa yang akan datang dengan mengaplikasikan apa yang dipelajari ketika melakukan amali gerontologi. Contoh amali yang dilakukan ialah memandikan warga emas, mencuci rambut warga emas, menyuap makanan dan banyak lagi amali yang dilaksanakan. Seterusnya, gerontologi juga mengajar saya tentang sifat kesabaran, penyayang dan kemesraan. Saya berharap semua calon gerontologi dan calon SPM yang lain mendapat keputusan yang cemerlang dalam subjek gerontologi dan semua subjek yang diambil. Gerontologi pastinya A+, insya-Allah. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifudin bin Azian dari SMK Sesi 42 Shah Alam. Pada pendapat saya, subjek gerontologi ini sangat menyenangkan kerana dapat mengetahui tentang masalah berkaitan penuaan warga emas. Dalam modul 2, saya dan rakan-rakan merasa sangat gembira kerana dapat menghasilkan set simulasi penuaan di mana kami berpeluang untuk merasai kesukaran, ketidaksempurnaan sebagai warga emas kerana masalah kesihatan. Di sini saya ingin memohon doa daripada semua agar mendoakan kami calon SPM 2021 agar mendapat keputusan yang cemerlang, terutamanya subjek gerontologi. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Itulah dia pandangan calon mengenai subjek kita hari ini, cikgu. Tapi topik kita hari ini proses penuaan. Ya, betul. Topik hari ini ialah proses penuaan, Afiq. Proses penuaan ni tingkatan 4. Tingkatan 4, ya. Modul 2. Modul 2. Okey, baiklah. Jadi tanpa membuang masa sebelum kita nak mulakan sesi pembelajaran, saya nak bawa cikgu untuk patuhi SOP. Kita gunakan hand sanitizer. Silakan cikgu. Baiklah. Okey, jadi itulah dia sepanjang program ini berlangsung, sesi pembelajaran kita berjalan, kita akan patuhi SOP dengan penggunaan pelitup muka sepanjang masa. Ya kan cikgu? Ya, betul. Baiklah, jadi sekarang ni Afiq nak bagi peluang kepada cikgu untuk bersiap sedia di depan smartboard dan pelajar-pelajar di rumah juga boleh bersiap sedia. Tanpa membuang masa, kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Cara-cara membasuh tangan dengan betul. Tuangkan sabun di telapak tangan dan gosok keseluruhan tangan anda. Ikuti langkah seperti ini selama sekurang-kurangnya 30 saat ke 1 minit. Kemudian, bilas sabun dengan air sehingga bersih dan gunakan siku anda untuk menutup paip air. Gunakan kertas tisu yang tersedia untuk keringkan tangan dan gunakan tisu yang sama untuk membuka pintu bilik air. Jangan lupa untuk membuang tisu yang terpakai dan selamat mencuba. Tahukah anda? Ini adalah langkah-langkah mengendalikan periuk nasi mengikut urutan yang betul. Mula-mula tekan off pada suis bekalan. Selepas itu tanggalkan talian bekalan untuk keselamatan anda. Seterusnya cuci beras dalam mangkuk plastik sehingga bersih. Masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam periuk aluminium mengikut sukatan. Masukkan air ke dalam periuk aluminium dan pastikan sukatan air bersesuaian dengan jumlah beras. Letakkan periuk aluminium ke dalam badan periuk nasi. Pasangkan talian bekalan ke soket alir keluar. Tekan on pada suis bekalan. Dan barulah tekan suis cook. Suis akan terpelantik ke warm apabila nasi sudah masak. Setelah nasi dimasak, anda boleh menyediakan lauk untuk dimakan bersama nasi itu. Selamat makan. Didik TV KPM. Ya, kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Hafiz nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk patuhi SOP. Kita memerangi wabak penyakit COVID-19 dengan gunakan hand sanitizer, pelitup muka dan jaga jarak anda. Okey, stay safe, stay at home. Baiklah, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini, cikgu, kita akan ada pelajar yang akan bersama dengan kita di studio juga untuk sesi pengajaran kita pada hari ini. Jom kita bersama dengan pelajar kita. Ini dia. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Selamat sejahtera. Assalamualaikum semua. Jangan lupa buka mic. Assalamualaikum. Apa khabar petang ini? Sihat? Baik. Alhamdulillah sihat-sihat nampaknya. Okey, Afiq nak minta seorang demi seorang untuk perkenalkan diri anda. Kita mulakan dengan Siti Safia. Silakan Siti.
Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Safia dari SMK Seksyen 242. Okey, seterusnya. Terusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Marjabah bin Ahmad Nasir dari SMKS 242. Okey, seterusnya Wilma, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Suwilma Ishika binti Muhammad Azlan Shah. Saya dari SMK Seksyen 242 Shah Alam. Okey, kemudian sebelahnya pula, siapa nama tu? Muhammad Emril. Emril. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Imran Isman bin Amiza dari SMK Seksyen 242 Shah Alam. Okey, thank you Terima Emril. kasih. Seterusnya. Amirul. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Rashidin bin Azmi daripada SMK Tasik Utara 2, Johor Bahru. Baik. Dari Johor ya. Dari Tadi Johor Shah baru. Alam, ini murid saya dari Johor. Dari Johor? Ya. Baik. Yang terakhir Dan sekali yang terakhir? Arfa Azlan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Arfa binti Nur Azlan dari SMK Pengkalan Cepa. Okey, ini dari Kelantan. Oh, dari Kelantan. Ya, Arfa dari SMK Pekalan Cepa. Okey. Okey, apa khabar Kelantan? Baiklah, jadi inilah dia ke-6 pelajar yang akan bersama dengan kita untuk sesi pengajaran kita pada petang ini. Jadi saya harap pelajar di studio, pelajar di rumah pun dah bersedia. Cikgu pun dah bersedia. Ya, insyaAllah. Baik, jadi saya serahkan semuanya pada cikgu. Silakan cikgu. Ya, baik. Terima kasih Hafiq. Sama-sama. Ya. Okey, baik. Murid-murid serta para penonton yang dihormati sekalian ya. Jadi hari ini kita meneruskan sesi pembelajaran kita, okey. Dalam mata pelajaran gerontologi asas geriatrik dan kita telah tiba ke modul 2 ya. Jadi tempoh hari slot modul 1 dan ini ialah modul 2 iaitu proses penuaan. Jadi setelah kita mempelajari tentang pengenalan gerontologi, kita nak tahu pula apa yang berlaku dalam penuaan ya, apa proses-prosesnya ya. Jadi dalam modul ini kita akan mempelajari tentang kitaran kehidupan manusia ya, proses penuaan, perubahan-perubahan yang berlaku kepada fizikal, psikologi, emosi ya, dan juga kognitif warga emas, fizikal, fisiologi juga ya. Okey. Jadi ini ialah topik yang akan kita cover dalam proses penuaan. Jadi modul ini sebenarnya menekankan tentang mewujudkan sifat empati ya kepada anak-anak dan juga penjaga. Bagaimana cara untuk menghadapi warga emas yang menghadapi pelbagai perubahan-perubahan kan, seperti yang saya sebutkan sebentar tadi kan, perubahan dari segi emosi dia ya, fizikal, psikologi, okey. Jadi kita akan mempelajari juga tentang proses kitaran kehidupan daripada kebergantungan kebergantungan kehidupan sehinggalah berdikari dan akhirnya proses kebergantungan sekali lagi apabila menjelangnya usia warga emas ya. Okey. Baik, di sini saya ingin terangkan standard prestasi ya. Ini sebenarnya ialah tahap penguasaan murid. Jadi terdapat 6 tahap penguasaan murid yang perlu dikuasai di sini ya. Iaitu ini kira band lah ya, band 1 sehingga 6. Okey, band tahap 1 ialah mengenal pasti proses penuaan. Tahap kedua menjelaskan kitaran kehidupan dan perubahan proses penuaan. Yang ketiga menghasilkan set simulasi penuaan. Okey, ini ialah yang murid telah lakukan semasa di dalam kelas. Membandingkan konsep usia, seterusnya mencadangkan peralatan-peralatan adaptasi untuk proses penuaan, dan band yang keenam ialah mereka cipta set simulasi penuaan ya. Okey. Baik, seterusnya kita beralih pada modul 2.1 iaitu kitaran kehidupan dan proses penuaan ya. Jadi dalam konteks ini kita akan mempelajari tentang maksud warga emas ya, dan juga tahap perkembangan warga emas. Baiklah, apabila dikatakan dengan warga emas ya, seperti senario negara kita sekarang inilah ya, yang menuju ke arah negara tua, kerana bilangan warga emas di negara kita hampir mencecah 15% ya. Jadi itu ialah kategori yang menjadikan negara, sesebuah negara itu dikatakan negara tua ya. Menjelang tahun 2030 sebenarnya. Tak lama lagi ya. Jadi siapakah warga emas sebenarnya? Okey, kita tanyakan murid lah ya. Murid gerontologi ni dia mesti kenal ya, dia mesti tahu siapakah warga emas. Okey, Emril. Emril nak mencuba? Saya mencuba. Ya, silakan Emril. Maksud warga emas ialah individu yang berumur 60 tahun dan ke atas.
Ya, ya. Okey, tepat sekali. Okey, Emril. So saya bagi big heart. Hari ni saya bawa big heart lah. Wah, ada big heart. Saya ada layangkan size, big heart kepada ada Emril. size. Ya, ada saiz ni ya. Okey. Baik. Okey, ya betul. Jadi sebenarnya warga emas ialah individu yang kita katakan sebagai mereka yang berusia 60 tahun ke atas ya. Jadi daripada istilah ini diambil dan ditakrifkan daripada convention yang berlaku di Vienna ya. Aging Convention yang berlaku di Vienna pada tahun 1982. Okey, dan mengklasifikasikan warga emas usianya 60 tahun. Di Malaysia 60 tahun, tapi ada negara maju yang mengkategorikan warga emas mereka 65 tahun. Tetapi di Malaysia kita selari dengan skim kerajaan sebenarnya, iaitu usia persaraan di Malaysia juga 60 tahun ya. Okey, jadi ada satu dasar sebenarnya yang kita guna pakai untuk menjamin kesejahteraan hidup warga emas ni ya. Okey, apakah dasar yang kita ada di Malaysia yang menjamin kehidupan warga emas? Dasar apa ya? Saya jawab. Emril juga. Dasar okey. warga emas negara. Ya, dasar warga emas negara ya. DWEN, DWEN. Jadi melalui dasar ini, okey. Ya, dasar ini maksudnya dasar ini memberi peluanglah kepada warga emas untuk mendapat pelbagai inisiatif-inisiatif kerajaan yang diberikan ya, yang disediakan, mereka dapat menikmati dengan baik supaya kehidupan warga emas lebih sihat, lebih produktif ya, sejahtera, proaktif dan juga lebih menyokong ya. Okey, seterusnya kita pergi pula pada tahap perkembangan warga emas ya. Sebenarnya bila kita sebut warga emas, dia ada tahap-tahap dia. Bukan semua kategori 60 tahun itu ialah warga emas ya. Dia ada tahap-tahap dan nama-nama yang tersendiri. Okey, kita tanyakan murid lah ya. Boleh tak berikan kepada saya tahap perkembangan warga emas? Siapa nak ada cuba? berapa tahap, Arfa? Okey, terdapat 4 tahap. Ya. Iaitu tua muda, tua pertengahan, tua tua dan centenarian. Ya, tua muda, tua pertengahan, tua-tua dan centenarian. Okey, ini 4 kategori. Okey, siapakah tua muda? Tua muda berusia antara 60 tahun hingga 74 tahun. Ya. Tua pertengahan berusia antara 75 hingga 84 tahun. Ya. Tua-tua berusia antara 85 tahun dan ke atas, dan centenarian berusia 100 tahun dan ke atas. Ya, betul. Tepat sekali ya. Okey, ni big heart juga. Dapat juga big heart. Big heart juga daripada saya. Saya layangkan ke sana ya. Okey, jadi untuk sidang penonton sekalian, inilah tahap perkembangan warga emas ya yang ada di Malaysia ini. Jadi tahap-tahap ini sebenarnya mengklasifikasikanlah ya umur warga emas. Okey, seterusnya kita beralih pula pada kitaran kehidupan dan proses penuaan ya. Okey, sekarang kita nak tahu bagaimana sebenarnya kitaran kehidupan manusia. Kita selalu mendengar perumpamaan kitaran hidup seperti roda. Kadang di atas, kadang di atas. Kadang di atas atau kadang di bawah. Okey, jadi apakah sebenarnya kitaran kehidupan manusia ni? Bagaimanakah kitaran kehidupan manusia ni? Siapa ya? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Safia? Siapa? Wilma? Saya. Ya. Okey, silakan. Pertama janin. Lepas tu bayi. Lepas tu kanak-kanak, remaja, dewasa dan warga emas. Ya, okey, kalau kita boleh lihat daripada grafik ini ya, perkembangannya dari janin, kanak-kanak okey, kemudian meningkat kepada murid sekolah. Ini dah masuk IPT ya, remaja. Seterusnya bekerja pula dewasa dan akhirnya dewasa peringkat kebergantungan yang minima kerana mereka telah berdikari, tapi akhirnya berada pula pada tahap penuaan di mana pergantungan yang maksimum diperlukan dan akhirnya menuju pada kematian. Jadi ini ialah proses kitaran kehidupan manusia. Jadi kenapa kita kena tahu ini? Kerana inilah proses yang kita perlu lalui dan kita sebagai penjaga perlu cakna tentang tahap kebergantungan berbeza antara satu peringkat ke satu peringkat. Semasa peringkat bayi, kanak-kanak, kebergantungan maksimum juga diperlukan. Bila menjelang pula usia remaja, bekerja mungkin sudah semakin minima. Bekerja seseorang akan lebih berdikari, bertanggungjawab dan sehingga akhirnya apabila menjelang usia tua, di sini
tahap pergantungan yang perlu dititik beratkan oleh kita sebagai penjaga dan juga sebagai anak. Ya. Okey, seterusnya. Ya, proses penuaan berbeza antara individu dengan individu yang lain bergantung kepada beberapa faktor, ya, iaitu persekitaran, kemudian gaya hidup, seterusnya genetik dan juga budaya setempat. Dan proses ini ialah berkait rapat dengan perubahan psikologi, biologi dan juga fisiologi. Okey. Seterusnya untuk standard pembelajaran yang seterusnya kita mempelajari tentang konsep usia warga emas. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, ya, apakah itu umur? Apakah itu umur? Ya, orang kata umur itu sekadar angka. Age is about number. Tapi sebenarnya usia ni atau umur ini ada pelbagai tafsirannya. Okey. Jadi kita tanyakan murid dululah, ada berapa konsep usia warga emas yang telah dipelajari? Ya, ada berapa konsep? Ya, konsep usia warga emas. Ya, silakan Mas. Ada 5. Yang pertama kronologi, yang kedua psikologi, yang ketiga biologi, dan yang keempat kefungsian dan kelima sosial. Sosial dan kelima kefungsian. Ya, ini dia. Ya, 5 konsep usia warga emas. Jadi apabila dikatakan tentang umur, inilah dia, ya. Apakah yang dikatakan umur kronologi? Ya, saya terangkan dulu. Umur kronologi ni kalau kita sedar, ya, pertambahan usia kita dari setahun, 2 tahun, 3 tahun, kan, mengikut peringkat pertambahan. Ya, dan biasanya petanda lah bagi kronologi ni kita menyambut apa? Sambutan hari kelahiran, kan. Ya, sambut happy birthday, kan. Sambut birthday bersama keluarga. 7 Jun tempoh hari hari ulang tahun kelahiran ibu saya. Jadi kita bersama-sama lah, ya, mengucapkan selamat hari lahir. Jadi ini kita namakan konsep usia kronologi. Ya. Okey, seterusnya untuk biologi. Kita minta murid lah, boleh bantu terangkan apa dia konsep usia biologi. Biologi. Siapa boleh terangkan? Saya, cikgu. Ya, Muaz, silakan. Okey, biologi ianya merujuk kepada keadaan fizikal dan fungsi sistem organ utama berbanding dengan orang lain yang mempunyai umur kronologi yang sama. Ya, okey, kita beri contoh macam mana? Contohnya Encik Hassan walaupun umur dah 70 tahun, tapi boleh masih melakukan aktiviti seperti umur 40 tahun. Iaitu yang saya katakan tadi, proses penuaan berbeza-beza antara satu dengan yang lain. Okey, terima kasih Muaz, ya. Okey, ini kita namakan konsep usia biologi. Ya, okey, seterusnya konsep usia psikologi. Ya, okey, apa dia konsep usia psikologi ni? Ialah keupayaan ataupun persepsi warga emas itu sendiri terhadap keupayaan diri dia untuk menyesuaikan diri. Okey, contohlah, saya ambil contoh sekarang ni warga emas berusia 60 tahun, kan, kira masih dianggap lagi boleh mengadakan pelbagai aktiviti, kan, juga termasuk juga sebagai seorang pengguna media sosial. Ya, jika kita bandingkan usia 60 tahun dahulu, mungkin agak tidak berlaku lah, ya, kan, keadaan ini mungkin kerana faktor teknologi. Betul. Macam ayah saya juga, ya. Mama saya pun ada Instagram. Ya, betul, kan. Tetap sentiasa menengok saya. Ya, betul. Sama juga ayah saya. Sebenarnya disebabkan pandemik COVID-19 ni, ayah saya pun ada FB. Jadi ini ialah konsep usia psikologi sebab dia nak sesuaikan keadaan diri, ya, dengan situasi yang sekarang. Okey. Seterusnya konsep usia sosial dari segi hubungan, ya, hubungan warga emas bersama ahli keluarga, masyarakat. Okey, dan seterusnya kefungsian, iaitu bagaimana warga emas ini walaupun dia telah berusia emas tetapi masih tetap lagi aktif melakukan pelbagai kegiatan, ya. Okey. So seterusnya perubahan fizikal. Okey, perubahan fizikal ni yang berlaku kepada warga emas biasanya kita katakan apa yang kita nampak pada pandangan mata kita terhadap warga emas. Okey, boleh tak siapa yang akan menjawab ni? Suilma nak cuba? Ya, boleh berikan saya apakah mnemonics untuk perubahan fizikal kita? 2G, 2R, K, DP. Apakah itu? 2G tu adalah gigi gerak. Gigi gerak-gerak. 2R adalah rambut dan rabun. Okey. K, kulit. D, dengar. Ya. P, poster.
posture. Okey, Posture. posture. Okey, kita dah rangkumkan dalam 2G, 2R, KDP tadi. Apakah dia? Tadi 2G, gigi. Itu yang jelas. Kalau kita nampak kadang-kadang kita berbual dengan warga emas, oh tak ada gigi. Maksudnya telah berusia meningkat usia okey. Okey, seterusnya tadi disebut apa tadi? 2G satu lagi ialah gerak. Okey, gerak itu ialah keseimbangan tubuh badan dan juga pergerakan lambat, pergerakan lambat warga emas. Okay, saya keluarkan dulu perubahan dalam infografik. Okey, jadi gerak kita ambil di sini, pergerakan, maksudnya pergerakan warga emas lambat, keseimbangan badan terganggu, kemudian ada kalanya pergerakan terhad Okey, seterusnya rambut rabun. Okey, rambut. Perubahan yang jelaslah ketara pada warga emas ialah rambut beruban, kan? Itu memang yang jelas. Ataupun rambut menipis. Dari jauh mungkin dah ternampak kesilauan kan? Okey, rambut menipis. Okey. Kemudian dari segi kulit. Okey, kulit warga emas bagaimana? Anak-anak? Bagaimana keadaan kulit warga emas? Wilma? Siapa nak cuba? Okey, siapa nak cuba? Boleh tekan mic. Jawab je. Silakan. Kulit berkedut. Kulit berkedut. Lagi? Kulit kering. Kemudian kasar, menipis. Okey, ini semua ialah apa yang kita nampak. Even kalau kita pegang pun kita boleh rasa kan bagaimana keadaan kulit warga emas. Okey, seterusnya dengar. Pendengaran, pendengaran warga emas ni biasanya sudah kurang. Dan apa yang kita nampak ialah bila kita bercakap, berbual mungkin berlaku seolah-olah warga emas tidak ada respon, kan? Tidak menjawab. Jadi sebenarnya itu kita tak perlu nak salahkan warga emas kerana itu ialah proses penuaan fizikal dan kita perlu memahami dan perlu ada rasa tanggungjawab untuk bagaimana membantu mengatasinya Okey, kurang pendengaran dan seterusnya postur badan. Okey, postur badan kalau kita lihat kepada gambar ini juga postur badan warga emas dari jauh mungkin kelihatan agak sedikit membongkok, rendah, ketinggian yang sudah mengurang. Okey, itu yang dikatakan perubahan fizikal. Mana apa yang kita nampak pada pandangan mata. Jadi cikgu, saya pula ada soalan. Ketinggian seseorang warga emas itu boleh dari mungkin ketinggian asal dia tu boleh berubah juga? Mungkin boleh berubah. Mungkin ketinggian warga emas mungkin boleh berkurangan. Kerana faktor tulang, fungsi tulang tadi tu. Maksudnya muskuloskeletalnya berkurangan. Okey, seterusnya kita pergi pada perubahan fisiologi. Tadi perubahan fizikal kan, apa yang kita nampak. Betul. Dan sekarang ni perubahan fisiologi. Perubahan fisiologi ni ialah perubahan yang berlaku dalaman yang kita tak nampak tapi dia berlaku. Okey. Jadi yang pertama kita fokus pada sensori. Sensori ada 5, iaitu yang pertama penglihatan, kemudian pendengaran, bau, rasa dan juga sentuhan. Okey. Jadi kita fokus dulu pada penglihatan. Apa yang berlaku pada penglihatan warga emas Kalau kita tengok sini, perubahan yang berlaku kepada mata warga emas ialah kantang mata semakin kurang kenyal. Menjadikan mereka ini mengalami rabun jauh ataupun bahasa saintifiknya ialah presbyopia. Okey, kemudian kantang mata berwarna keruh. Okey, jadi pandangan matanya kabur. Otot menjadi lemah, pandangan silau. Itu yang berlaku kadang-kadang warga emas tidak dapat menganggar lantai, permukaan lantai, tinggi, rendah. Dan seterusnya air mata yang berkurang. Kadang-kadang kita lihat warga emas mengesat mata kan. Jadi sebenarnya air mata kurang menjadikan mata kering dan mata agak perit, pedih. Itu yang berlaku sebenarnya pada penglihatan warga emas. Baik. Okey, ini ialah penglihatan. Okey, boleh anak-anak? Okey, kita teruskan lagi pendengaran. Apa yang berlaku pada pendengaran warga emas dari segi fisiologi? Okey, baik cikgu. Tapi sebelum kita mulakan bahagian pendengaran, kita nak rehat terlebih dahulu. Boleh cikgu? Okey. Baik, jadi sekarang kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi anda semua pelajar di rumah, terus setia bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Kita rehat dulu. Didik TV KPM. Adakah anda akan menduduki peperiksaan? Cuba tip ini ketika belajar. Ikuti rutin dengan makan dan tidur sekitar waktu yang sama setiap hari.
Dapatkan tidur yang secukupnya. Hal yang demikian memberi masa kepada otak berehat dan mengingat apa yang telah anda pelajari. Beri diri ganjaran sebaik sahaja mencapai matlamat belajar anda. Antaranya menonton rancangan televisyen atau berlari. Terus fokus kepada kajian anda. Jangan biarkan perkara lain seperti kebimbangan persahabatan mengalih perhatian anda. Elakkan makanan ringan. Ia akan meningkatkan tenaga secara tiba-tiba dan kemudian cepat hilang sehingga anda mudah berasa letih. Makan makanan yang seimbang. Banyakkan buah segar, sayur-sayuran, bijiran, biji-bijian, kacang-kacangan dan protein yang sememangnya baik untuk otak serta meningkatkan tenaga. Luangkan masa untuk berehat. Cubalah beberapa aktiviti ringkas seperti menarik nafas lega, bermeditasi atau mendengar muzik. Mengurangkan minuman bertenaga yang boleh meningkatkan saraf. Sebolehnya minum banyak air. Sekiranya anda berasa tertekan dengan peperiksaan, anda tidak bersendirian. Bercakap dengan seseorang dan cari jalan untuk mengatasi perasaan itu semasa peperiksaan. Selamat beramal dan selamat mencuba. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP, kemudian sentiasa stay at home, okay? Stay healthy, stay safe. Okey, mari kita sambung lagi untuk subjek gerontologi asas dan geriatrik untuk topik proses penuaan bersama dengan Cikgu Wardah. Mari kita bersama dengan Cikgu. Silakan Cikgu. Ya, okey Afiq. Jadi kita bersambung sekali lagi ya. Okey, jadi macam mana untuk permulaan tadi, seronok tak? Ya, Afiq. Okey. Afiq yang mengikuti tadi ni. Saya PDP ikuti, ni. saya banyak ilmu baru yang saya baru dapat tahu juga. Ya, betul Jadi pelbagai proses lain kita perlu lalui bersama warga emas yang ada dalam kehidupan kita ya sebenarnya. Okey, jadi kita teruskan dengan perubahan fisiologi ya. Yang berlaku pada pendengaran warga emas sebenarnya ya. Jadi apa yang berlaku? Kadang-kadang kita bila berbual dengan warga emas, kita kelihatannya warga emas tidak memberikan respon. Tapi sebenarnya itu ialah kerana perubahan struktur telinga yang berlaku kepada warga emas ya. Ada kalanya pengumpulan tahi telinga mungkin juga ya boleh menyebabkan gangguan pada pendengaran warga emas ya. Jadi itu kadang-kadang mesej tak sampai kan. Jadi perlu kita sebagai penjaga perlu tahu cara untuk berkomunikasi. Cakap dengan jelas, okey? Menyampaikan maklumat dengan bahasa yang mudah supaya warga emas dapat mendengar dengan baik ya. Okey, seterusnya perubahan pada deria, bau dan rasa. Okey, jadi sebenarnya makan ni ialah satu aspek yang penting lah ya dalam kehidupan kita. Bahkan warga emas ya sangat-sangat penting untuk mereka. Jadi deria, bau dan rasa ni sangat mempengaruhi lah ya sekiranya berlaku perubahan. Apakah yang akan berlaku ya kepada warga emas ni sebenarnya ya, dari segi deria, bau dan rasa? Boleh siapa terangkan, murid? Boleh bantu? Okay, siapa yang belum? Okey, Amirul. Amirul. Perubahan fisiologi bagi deria bau. Hujung saraf dan penghasilan mukuh di dalam hidung semakin berkurang. Kesannya, keupayaan untuk mengenal pasti bau berkurang. Kalau bagi rasa, perubahan fisiologinya, deria rasa pada lidah mengecil dan berkurang. Kesannya, sensitiviti kepada 5 deria rasa iaitu manis, masam, manis, pahit dan rasa umami berkurang. Ya. Okey, terima kasih Amirul. Ya, betul sekali ya. Sebenarnya itulah perubahan yang berlaku pada deria, bau dan rasa warga emas. Itu sebab kadang-kadang kita dengar keluhan daripada ayah ibu kita ya, kenapa makan tak ada rasa. Ditambahnya lagi gula, ditambahnya lagi garam, MSG dan akhirnya perisa yang berlebihan boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan yang lain pula ya, penyakit-penyakit lain. Jadi sebenarnya perubahan pada saraf saraf yang menunjukkan rasa itu sudah semakin berkurangan ya. Okay, nanti saya akan berikan beberapa cadangan lah ya. Nanti sebentar lagi bagaimana cara untuk menanganinya ya. Baik. Okey, seterusnya perubahan fisiologi dari segi sentuhan pula. Okey, ini sensori juga. Siapa nak terangkan? Saya. Ya, teruskan. Deria sentuhan, perubahan fisiologi dia
Fungsi saraf periferinya mengawal deria sentuhan berkurang. Kesannya, keupayaan untuk merasai rasangan yang menyakitkan berkurang. Contohnya, apabila jari menyentuh air panas, warga emas akan lambat menarik jari daripada air panas itu. Okey, terima kasih. Jadi sebenarnya fungsi saraf warga emas dari segi saraf deria reseptor itu sudah semakin berkurangannya. Jadi itu sebab kadang-kadang kita sebagai anak, sebagai penjaga, kita dapat lihat kadang-kadang kenapa tangan ibu kita ada hitam-hitam anak-anak. Kita kena cakna tu. Oh, rupanya dia tak perasan dah terkena periuk panas. Sebab masa masak tak perasan terkena pada anggota dan akhirnya melecur lah. Jadi sebenarnya ialah warga emas tidak dapat bertindak balas kerana sentuhan mereka sudah semakin berkurangan. Okey. Seterusnya dari segi perkumuhan. Kita dah masuk dari aspek perkumuhan pula. Perkumuhan ni ialah sistem tubuh yang mengeluarkan toksin. Dan kita fokus di sini pada sistem perkumuhan kerana ini ialah penyakit ataupun simptom-simptom yang biasa berlaku dalam kalangan warga emas dan ianya melibatkan sistem perkumuhan tubuh badan, di mana kadang-kadang kita dapati warga emas ada yang mengalami risiko macam terkencing terbuang air kecil di merata-rata jadi sebenarnya apa yang berlaku pada sistem perkumuhan mereka ialah kerana pundi kencing ataupun pundi kencing yang menahan, yang menakung pembuangan air kecil berada dalam keadaan kurang elastik dan juga otot lantai pelvis yang lemah. Otot lantai pelvis ni sekiranya tidak kita lakukan senaman-senaman tertentu boleh menyebabkan otot lantai pelvis ini lemah dan penyakit incontinence boleh berlaku, iaitu pembuangan air kecil yang tidak terkawal Jadi itu sebenarnya yang berlaku pada sistem perkumuhan. Okey, seterusnya pada sistem penghadaman. Okey, apakah perubahan yang berlaku dari segi sistem penghadaman warga emas? Kita tanyakan kepada murid Okey, siapa nak mencuba? Siapa yang nak mencuba? Siti Safia. Saya. Okey, Emril, okey. Perubahan untuk penghadaman, perubahan fisiologi ini ialah perubahan kepada struktur usus besar. Dan menyebabkan kesan yang susah untuk membuang air besar. Dan kurang membuang air besar dan juga najis yang keras dan kering. Ini juga terima kasih Emril Jadi hal ini juga kita seringkali dengarkan keluhan daripada warga emas kenapa sukar untuk membuang air besar lama dalam tandas jadi sebenarnya situasi ini berkait juga dengan tadi deria rasa tadi perubahan pada deria rasa, kurangnya pengambilan pemakanan yang seimbang boleh menyebabkan warga emas mengalami proses ini. Ada kalanya lebih teruk boleh membawa kepada penyakit buasir. Itu lebih teruklah. Okey. Jadi ini perubahannya. Kurang dalam air juga boleh menyebabkan sistem ini terganggu, kurang minum air. Okey, seterusnya kita pergi pada sistem fungsi tulang dalam badan. Apa yang berlaku pada muskuloskeletal warga emas. Okey, boleh murid bantu? Siapa? Saya go. Okey, Safia. Perubahan fisiologi dia, ketumpatan tulang dan ketahanan otot berkurangan. Cecair di dalam sendi berkurangan yang menyebabkan postur kelihatan bengkok. Kurang kestabilan dan keseimbangan dan sendi menjadi kaku. Saja okey, terima kasih Safia. Betul itu sebenarnya perubahan yang berlaku pada sistem tulang warga emas. Jadi kadang-kadang pergerakan warga emas yang kurang stabil kemudian berlaku juga apabila risiko insiden jatuh tadi Afiq ada bercerita dengan saya tadi neneknya jatuh. Jadi sebenarnya ini ialah risiko yang berlaku apabila sistem tulang fungsi sistem tulang warga emas berkurangan. Tulang mudah retak kerana ketumpatan tulang yang berkurangan sebenarnya risiko insiden jatuh ini daripada 10 warga emas yang berada di rumah berkemungkinan 3 orang yang akan menghadapi insiden jatuh dan mengalami masalah tulang ni. Tulang retak, patah dan sebagainya. Okey, sekarang simulasi perubahan fizikal. Jadi sebenarnya dalam bengkel kami
kami bersama murid-muridnya berjaya menghasilkan satu reka cipta sebenarnya set simulasi penuaan. Okey, ini sebenarnya set simulasi penuaan yang ada dalam buku teks lah tapi kami modify menggunakan barang sedia ada tapi saya tidak dapat membawa keseluruhannya di dalam studio ada banyak. Okey, ini contoh sebenarnya untuk set simulasi penuaan ni kita menghasilkan reka cipta supaya murid dapat merasai bagaimana kesukaran warga emas menghadapi kehidupan seharian mereka. Okey, seperti di sini, ini ialah sebenarnya pengehat siku. Pengehat siku. Kita masukkan pada siku, okey. Kemudian kita minta murid supaya melakonkan bagaimana untuk minum. Siapa yang pernah cuba, murid-murid? Ya, ada pernah cuba? Ada yang pernah cuba ke pelajar pernah kan? Studio? Okey, bagaimana pengehat siku ini apabila dipakaikan? Boleh tak nak minum air dari cawan? Bagaimana agaknya? Macam mana kelihatan? Rasa susah. Dia rasa macam nak nak bengkokkan siku ni. Susah nak bengkok kan? Jadi cawan tu takkan sampai lah. Tak sampai pada mulut. Jadi tak dapat nak minum dengan sempurna. Ini contoh satu lah iaitu pengehat siku. Okey, seterusnya kita juga telah hasilkan reka cipta ini iaitu cermin mata Google daripada Google di mana murid telah meletakkan satu lapisan plastik pada permukaan cermin mata ini dan dia ada pandangan sisi yang gelap, terang. Jadi sebenarnya bila kita pakai ini bagaimana pandangannya agaknya? Siapa yang pernah cuba? Safia pernah cuba? Bagaimana pandangan Google ini yang kita dah reka? Kita tak nampak pandangan sisi. Sebenarnya kita tak nampak pandangan sisi. Itu yang berlaku. Jadi apabila warga emas berjalan kadang-kadang terjatuh ini ialah risikonya kerana pandangan mereka tidak jelas. Okey, ini. Kemudian seterusnya saya bawakan juga sarung tangan Okey, sarung tangan ni sebenarnya set simulasi. Jadi kita gunakan untuk mengesan sensori. Tadi deria sentuh. Jadi bila ada peralatan panas kita tak dapat nak kenal pasti bagaimana tahap kepanasannya. Faham. Jadi sebenarnya cikgu itulah tu yang macam garpu bengkok tu. Okey, ini ialah peralatan adaptasi. Peralatan adaptasi ini okey, saya teruslah perkenalkan Sebenarnya kita dah habis tadi tentang perubahan fizikal. Jadi kita cadangkan beberapa peralatan adaptasi yang boleh membantu memudahkan aktiviti harian warga emas. Okey. Jadi jika kamera boleh fokuskan di sini saya ada bawakan sock aid. Okey. Peralatan untuk memberi kemudahan warga emas memakai stokin. Jadi stokin akan dimasukkan ke dalam alat ini. Okey, dan warga emas tidak perlu tunduk hanya menyarungkan sock aid ini kepada kaki dan dimasukkan stokin. Okey, ini dia sock aid. Ini pula ialah dressing stick. Okey, dressing stick ini ialah alat yang kita gunakan untuk memudahkan warga emas memakai pakaian. Nampak di sini ada bentuk S cangkuk. Ini ialah cangkuk yang digunakan untuk kita untuk warga emas menyangkukkan baju dari arah belakang ke hadapan. Jadi baju dapat dipakai. Dan ini ialah shoe horn. Shoe horn ini alat untuk memudahkan pakai kasut. Pakai dan buka kasut. Jadi hanya perlu menahankan shoe horn ini pada kasut dan kasut dapat dipakai dengan selesa. Okey, seterusnya ini ialah richer. Alat untuk memberi kemudahan kepada warga emas untuk mencapai sesuatu. Tanpa perlu bongkok. Okey, atau energi yang lebih. Ini ialah sikat adaptasi. Okey, ini semua hasil murid-murid saya juga Di Ubah Suai diletakkan pemegang yang besar, tebal. Mungkin warga emas dia sukar untuk genggam macam jadi warga emas yang sukar untuk menggenggam kerana masalah sendi boleh guna pemegang yang besar ini dan boleh sikat, boleh dandan diri dengan baik Okey. Seterusnya peralatan makanan. Okey, kita ada swivel fork ini ialah garpu yang dalam keadaan bengkok. Okey, jadi kalau nak makan begini, jadi warga emas menggunakan tenaga yang minima untuk menyuap.
Jadi mungkin warga emas tak perlulah membengkokkan pergelangan tangan dia. Ya, tak perlu membengkokkan pergelangan tangan. Baik. Okey, dan ini pula ialah extension fork. Ya. Ini garpu boleh laras. Juga untuk kemudahan makan. Ini juga swivel spoon. Ya. Sudu pusing. Sudu ni dia pusing sikit. Untuk mudahkan makan. Ya. Baik. Okey, dan ini ialah button hook. Okey. Ataupun zipper combo. Dia ada dua ni. Satu penarik zip dan satu lagi ialah pencangkuk butang. Jadi untuk memudahkan warga emas membuka baju, membuka butang baju dan memakai butang baju. Ya. Baik. Okey, dan seterusnya ialah ini. Ini ialah jar lid opener. Ini ialah alat untuk memudahkan warga emas membuka penutup botol. Contoh jam, okey, madu kan. Betul. Orang tu suka madu, kita pun minum madu. Jadi letakkan saja botol, pusing. Ini ialah jar lid opener. Okey. So ini sebenarnya peralatan adaptasi yang ada di bengkel kami. Jadi ada banyak lagi peralatan adaptasi sebenarnya yang dapat digunakan oleh warga emas untuk membantu. Jadi semuanya adalah untuk menjamin kesejahteraan hidup warga emas. Baik. Okey. Nampaknya kita telah tiba pada perubahan psikososial. Okey, perubahan psikososial. Baik, apakah yang dikatakan perubahan psikososial? Okey, sebenarnya perubahan psikososial ni dia melibatkan dua perkara, dua elemen, iaitu psikologi dan juga sosial. Di dalam konteks psikologi terdapat tiga perkara, tiga elemen, iaitu dari segi kognitif, emosi dan juga personality. Jadi semua ini mengalami perubahan. Contohnya apabila warga emas mengalami kemerosotan kognitif, mereka jadi semakin cepat lupa. Kalau lupa, kita katakan penyakit apa ya, anak-anak? Kalau warga emas cepat lupa, kita namakan apa? Demensia, cikgu. Demensia. Ya, Muaz, bagus. Cepat lupa. Kemudian dari segi emosi, warga emas kadang-kadang rasa mudah murung, tertekan, sensitif. Ini ialah perubahan yang berlaku dalam psikologi. Dan seterusnya perubahan personality. Ada kalanya warga emas masa muda sangatlah peramah, banyak cakap. Tetapi apabila menjelang usianya emas, mereka semakin pendiam. Jadi ini perubahan yang berlaku. Dan seterusnya perubahan sosial. Perubahan sosial ini ialah perubahan dari segi hubungan warga emas, sesama keluarga dan juga komuniti. Jadi sebenarnya warga emas sekarang ini menghadapi satu situasi kerana pandemik COVID-19. Ya, betul. Kerana proses pengasingan, kita namakan proses pengasingan. Warga emas mengalami proses pengasingan kerana anak-anak tak dapat pulang ke kampung. Betul. Kemudian aktiviti kemasyarakatan pun tak boleh dijalankan. Kalau di kampung saya ada rewang. Betul. Tapi tak boleh nak aktiviti pergi rewang pun dah tak ada. Nak pergi surau pun dah tak boleh. Jadi proses ini kita namakan proses apa, anak-anak? Pengasingan yang berlaku kepada warga emas pada masa kini. Kerana COVID-19 lah. Baik. Jadi sudah pasti perubahan psikososial membawa kesan kepada warga emas. Jadi apakah kesan-kesannya? Jadi kita akan cuba tanya murid lah. Boleh. Apa kesan psikososial yang kita dah bincangkan tadi dari segi emosi, kognitif, personality, sosial. Okey, sekarang kita nak tahu apa kesannya kepada kesihatan mental warga emas. Baik, siapa nak cuba? Dipersilakan. Saya Ya, Wilma. Kemerosotan keupayaan mengingat atau memberi tumpuan. Okey, maksudnya warga emas bila dah emosi terganggu kan, mereka akan berkemungkinan semakin tidak dapat memberi tumpuan. Kan? Lupa. Lagi semakin lupa. Lebih teruk daripada demensia, Alzheimer. Jadi itu yang akan berlaku. Okey, seterusnya kita tanyakan seorang demi seorang lah. Apa kesannya? Wilma sudah, Muaz. Wilma sudah. Siapa lagi? Saya. Okey, Emril. Okey, Emril. Emosi mudah tertekan dan mudah marah. Ya, mudah marah. Mudah marah. Okey, lagi seterusnya. Bagus. Murid lain? Okey, siapa lagi nak mencuba? Saya. Okey, Safia. Kurang keyakinan diri.
Ya, warga emas berada dalam dilema ya. Jadi nak tampilkan diri di halayak ramai pun kadang-kadang kurang keyakinan. Ini faktor-faktor tadilah kerana psikososial sudah berubah ya. Okey, lagi? Seterusnya. Siapa lagi nak mencuba? Amirul? Amirul? Saya. Kecerdasan dan kebijaksanaan. Ya, apa yang berlaku? Kecerdasan dan kebijaksanaan orang tua akan mengurang. Ya, mengurang Jadi kadang-kadang sebelum ni dia tahu, warga emas dia tahu keadaan ini, tapi ada kalanya tiba satu ketika kadang-kadang seolah-olah mereka tidak pernah tahu Okey, seterusnya. Kesan lain? Arfa, nak cuba? Arfa. Kesedihan. Okey, ini sebenarnya satu perkara yang kita biasa dengar warga tua sedih tapi betul. Sebenarnya situasi ini kita tak bolehlah kata ianya sebagai perkara yang biasa kerana ada kalanya warga emas hidup dalam keadaan yang sangat bahagia, betul. Kan tapi ini kesan sekiranya psikososial terganggu Okey, lagi seterusnya. Siapa lagi yang belum? Muaz. Ingatan cikgu. Ingatan. Okey, so kita berikan. Selalu sangat lupa letak mana barang. Macam mana. Betul. So ini tadi antara yang murid-murid kita sebutkan. Jadi nampaknya kita dah selesai perbincangan kita Peralatan pun telah saya terangkan. Okey. Jadi seterusnya kita masuk pada soalan lah Boleh, kita cuba uji minda. Apa kata kita cuba uji minda setelah apa yang kita pelajari Baik. Okey, jadi soalan bahagian A, kita fokus dulu soalan bahagian A. Jadi sebenarnya soalan bahagian A ada 15 soalan. Tetapi kali ini saya tampilkan 3 untuk pengetahuan semua. Okey, baik. Kita lihat soalan 1 Pilih dan tanda right 4 perubahan fisiologi. Okey, tadi kita dah bincang tentang perubahan fisiologi kan. Okey, di bawah ini ialah penyataan perubahan fisiologi mata. Mengenai mata saja. Yang pertama ialah kanta mata semakin jernih, mata kurang sensitif, air mata semakin kurang, penglihatan sisi menjadi luas, saiz pupil bertindak balas terhadap cahaya berkurang, seterusnya kanta mata semakin kenyal. Okey, yang manakah jawapan yang betul? Berikan jawapannya. Okey, soalan pertama. Saya cikgu. Ya, teruskan. Yang mata tu. Mata mana? Yang mana? Mata saya ke? Tak nampak jawapan mata dia. Saya. Mata kurang sensitif terhadap warna Okey. Yang kedua, air mata berkurang. Seterusnya saiz pupil kurang, tindak balas dan kanta mata semakin hilang kekenyalan. Okey. So lupa dah nak bagi ni tadi. Cikgu bawa hati. Cikgu bawa hati tapi big lupa heart nak tunjuk. untuk Safia. Okey, seterusnya. Okay, soalan 2. Soalan 2, berikut adalah konsep usia. Tadi kita dah belajar konsep usia. Jadi penyataannya konsep usia kronologi, biologi, psikologi, kefungsian, sosial. Okey, jadi sekarang kita kena padankan dengan menuliskan A, B, C dan D. Okey, situasi 1, walaupun Makcik Jun menjadi warga emas, Makcik Jun kelihatan berumur 40 tahun kerana wajahnya yang tidak makan usia. Okey, siapa nak jawab pernyataan ini? Apakah konsep usianya? Saya cikgu. Ya, teruskan. Berebut dengan Emril. Okey. Emril ke saya? Wirma. Okey, cuba. Okay, Wirma. Yang mana? Jawapan dia biologi, cikgu. Biologi. Okey, B. Ya, betul B. Ya, betul. Tepat sekali. Okay, kita bagi peluang Emril pula. Ya, okey. Seterusnya, Emril. Okey, tadi nak jawab kan? Okey, soalan kedua. Pada tahun 2021, Nek Mila menyambut ulang tahun kelahiran yang ke-80. Kronologi. Ya, kronologi tadi kita dah bincang juga pertambahan usia. Okey, seterusnya Pak Hasan mempunyai akaun TikTok dan Twitter bagi membolehkan beliau sentiasa mengikuti perkembangan semasa. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Ya, teruskan. Saya. Ya. Psikologi. Psikologi tadi kita dah bincang kan? C, betul. C, Okey. Kemudian seterusnya, Nek Shima masih boleh berlari mengelilingi tasik Shah Alam. Walaupun ketika beriadah bersama cucu. Okey. Siapa nak jawab? Saya, cikgu. Ya, Wirma lagi.
Kefungsian iaitu D. Ya, Kefungsian. Ya, so 4 markah untuk soalan ini ya. Okey, itu dia. Soalan yang dah ada dah jawapan tu. Jawapan dia semua betul. Semua betul. Jadi cikgu, ini adalah contoh soalan untuk subjek gerontologi. Ya, ini bentuk-bentuk soalannya ya. Okey. Seterusnya nombor 3. Berikut ialah simptom kesihatan mental yang dialami oleh warga emas, iaitu tertekan, mudah marah, kurang sensitif, kemurungan, siasa tenang, resah, kurang keyakinan. Okey, sekarang ni kita kena kenal pasti yang mana simptom kesihatan mental ni. Okey, boleh siapa jawab? Saya cikgu. Ya, teruskan. Okey, jawapan dia tertekan dan mudah marah. Ya. Kemurungan, sentiasa resah, kurang keyakinan diri. Ya, ini pun tadi kita dah bincang kan? Jadi betul tak jawapannya? Ya, betul. Tepat sekali 4 markah Okey, cikgu. Ya. Baiklah, jadi bagus sekarang semua. itulah dia untuk topik kita pada hari ini, iaitu proses penuaan bersama dengan Cikgu Wardah. Terima kasih cikgu di atas ilmu yang cikgu sampaikan pada hari ini. Ya. Dan kita dah pun di penghujung rancangan pada hari ini. Tapi sebelum tu, Afi nak ucapkan ribuan terima kasih kepada ke-6 pelajar yang berada di studio pada hari ini. Terima kasih kerana sudi belajar bersama dengan kita dan juga terima kasih semua. Belajar di rumah juga. Jadi Afi harap apa sahaja penyampaian ilmu dari Cikgu Wardah dapat memberi manfaat kepada anda semua untuk skor di SPM anda tak lama lagi. Baiklah, jadi itu saja Road to Success pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang dengan subjek dan juga topik yang berbeza. Dan itu saja daripada saya. Saya akhiri program pada hari ini. Dari saya Afiq Syazwan. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amizal bin Abu Adam, bapa kepada Muhammad Emril Izman. Wakili juga kepada ibu bapa, berharap kepada semua anak-anak dan juga pelajar-pelajar yang menduduki SPM pada tahun 2021 ini agar tabah dan meneruskan pembelajaran mengikut jadual ataupun silibus yang telah diberikan oleh warga pendidik ataupun guru-guru, terutama dalam program PDPR yang telah diwatakan oleh pihak kerajaan. Dan saya dan juga mewakili kepada ibu bapa di luar sana mengharapkan agar anak-anak sentiasa bersiap siaga dalam peperiksaan pada tahun ini, dan juga terima kasih kepada warga pendidik yang senantiasa mendidik anak-anak kami, insya-Allah. Dan yang paling penting adalah menjaga SOP untuk memutuskan COVID-19 pada kali ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Zulfaiz bin Cik Bakar, merupakan salah seorang bekas pelajar gerontologi asas dan perkhidmatan geriatrik bagi tahun 2007 sehingga 2008. Dan kami merupakan first batch pada ketika itu di sekolah kami. Pengalaman sekarang ini saya bekerja di salah sebuah klinik kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. So pengalaman saya memang banyaklah kami praktikkan apa yang kami dah belajar pada masa sekolah dahulu. Banyak benda yang kami belajar and then kita boleh praktikkan masa bertugas. Pesanan saya untuk adik-adik, teruskan semangat walaupun kita sudah tahu negara kita mengalami wabak COVID-19 ini. So belajar rajin-rajin, jangan putus asa, teruskan semangat. Saya doakan semua adik-adik semoga berjaya. Good luck. Please stay at home. Kita jaga kita. Sekian, terima kasih.